pada malam ini saya nak memperkenalkan diri saya. Saya pensyarah baru awak ni. Awak ni telah melangkah ke tahun 2 SEM 3. Jadi awak akan belajar topik baru, topik yang lebih susah, topik yang lebih sukar, di mana cabaran topik ni lebih, di mana topik ini adalah betul-betul topik yang berdasarkan kepada networking, berdasarkan kepada rangkaian, bukan berdasarkan kepada sistem komputer. Apa yang awak belajar masa awak di SEM 1 dan SEM 2 dulu lebih kepada sistem komputer dan lebih kepada introduction of networking. Tapi dalam topik saya ini awak lebih kepada configuration kepada networking itu sendiri. Jadi kita pergi kepada apa topik yang akan saya ajar. Semua awak tahu bahawasanya kita berada di program Computer System and Networking. Okay? Dan ini saya akan ajar tajuk Internet Working, Switching and Routing Management, iaitu kod KSK 3033. Kita ada di sini, kita ada 5 kompetisi. Kompetisi pertama ialah Introduction of Internet Working. Kompetisi yang kedua ialah Perform Network and Addressing. Yang ketiga, Identify LAN Switching Technology. Yang keempat, Perform Basic Switch and Router Configuration. Yang kelima, Perform Inter VLAN Configuration. Jadi ada 5K yang awak akan belajar selama lebih kurang 5 bulan dalam topik ini, di mana awak akan menghadapi peperiksaan akhir dengan kena menerima topik ini. Dan topik ini adalah basic kepada topik yang akan awak belajar di peringkat diploma nanti. Kita tengok dulu kompetisi pertama, iaitu Introduction of Internet Working. Saya rasa topik ini awak telah belajar semasa awak di tahun 1 dulu, iaitu pengenalan kepada rangkaian komputer, rangkaian komputer. Okey, apa dia rangkaian komputer sebenarnya? Rangkaian komputer sebenarnya ialah koleksi peranti dan sistem akhir yang disambung kepada satu sama lain dan mampu untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ini boleh menjadi komputer, pelayan, telefon pintar, penhala dan sebagainya. Ini wujud satu rangkaian. Kita kena ada komputer, kena ada router, kita kena ada server, sama ada kita ada telefon atau komputer, dan kita kena ada router. Tentunya ada kabel dan sebagainya untuk lengkap, ataupun kita ada wifi kalau kita tak ada kabel, untuk lengkap satu rangkaian. Rangkaian boleh menjadi sebesar internet satu negara ataupun sekecil 2 komputer yang ada di rumah anda, di mana komputer itu berkongsi fail dan juga berkongsi pencetak. Itu wujud satu rangkaian kecil saja. Dan terusnya komponen-komponen yang membentuk rangkaian, yang pertama ialah personal komputer ataupun telefon pintar, iaitu merupakan titik akhir ataupun endpoint dalam rangkaian anda menghantar dan menerima data. Interconnection, iaitu komponen NIC card media konektor yang memastikan data dapat bergerak dari satu peranti ke peranti yang lain. Interconnection ini satu sistem, sama ada secara wifi ataupun secara kabel, secara LAN, dan mesti ada NIC card. NIC ni network interface card. Interface ni antara muka lah, antara peranti tu dengan sistem tu. Itu kita panggil NIC card. Seterusnya, kegunaan rangkaian. Apa kegunaan rangkaian? Pertama adalah untuk penghantaran data antara komputer ataupun perkongsian fail. Yang kedua, sebagai sumber pencetak atau rangkaian ataupun kamera CCTV, meluat kamera CCTV. Yang ketiga, boleh dijadikan dia sebagai storan, network attached storage ataupun NAS, dan membolehkan storan anda boleh digunakan dalam rangkaian, membolehkan perkongsian fail, video dan juga image. Juga kegunaan rangkaian ini adalah untuk backup, menggunakan backup pelayan pusat untuk semua komputer menghantar data. Juga sebagai VoIP, sekarang ini boleh digunakan sebagai VoIP, VoIP over IP. Itulah menjadi amat penting pada hari ini dan menggantikan telefon talian, telefon analog. VoIP ni maknanya awak menggunakan WhatsApp, contohnya WhatsApp ataupun Telegram untuk buat call, ataupun guna Messenger untuk buat call. Itu kita panggil VoIP.
untuk buat panggilan voice over IP, menggunakan IP, tak menggunakan talian telefon yang biasa, menggunakan telefon kemudahan telefon yang digital. Seterusnya, prinsip asas yang perlu awak ada dalam rangkaian ialah proses penghantaran mesej yang membawa maklumat di mana kedua-dua komputer boleh berkomunikasi antara satu sama lain jika kedua-duanya berada dalam keadaan berikut. Okey. Penterjemah data ke dalam isyarat yang boleh dihantar antara kedua-dua komputer, translating data into signal, menyediakan saluran komunikasi antara kedua-dua komputer untuk menghantar dan menerima isyarat melaluinya, ataupun kita panggil communication channel. Prinsip asas sistem komunikasi adalah pertukaran antara dua pihak, menerima dan juga menghantar. Ada satu pihak menerima, ada satu lagi pihak yang menghantar. Ini ialah model komunikasi. Model komunikasi ni kita kena ada satu workstation, kemudian kita ada modem, kemudian kita ada satu sistem transmission, kemudian kita ada modem dan kita ada server. Kita ada server. Ataupun kalau kita tengok dalam sistem yang lebih luas, kita ada source, kita ada destination. Source dan destination. Source ni dia akan transmit, kita ada transmitter untuk dia menukarkan analog kepada digital. Kemudian kita ada transmitter system, kemudian kita ada receiver ni tukar balik digital kepada analog, dan seterusnya kita ada destination, iaitu tujuan ke mana kita nak hantar mesej tu. Dan kedua-duanya kita kena ada peranti lah, ada peranti source, ada peranti destination. Elemen-elemen model communication. Yang pertama, kita kena ada sumber source, iaitu peranti yang menjana data untuk dihantar. Contohnya kita hantar menggunakan telefon ataupun menggunakan komputer. Yang kedua, kita kena ada pemancar ataupun transmitter. Transmitter yang mengubah dan mengekutkan maklumat untuk menghasilkan isyarat elektromagnet yang boleh dihantar melalui beberapa jenis penghantaran sistem. Transmission system, ini adalah satu sistem satu channel yang akan menghantar, ataupun this can be a single transmission line, a complex network connecting source of destination. The receiver accept the signal from the transmission system and convert it into a form that can be handled by the device. For example, a modem will accept and signal coming from the network transmission line, convert into a digital bit system destination, take the incoming data from the receiver. Okay, seterusnya kita ada source channel and destination in network. Komunikasi bermula dengan mesej, informasi atau data yang perlu dihantar daripada satu peranti ke peranti yang lain. Elemen komunikasi dalam rangkaian. Elemen komunikasi dalam rangkaian ialah yang pertama ialah source. Source, message source ataupun sender, pengguna atau peranti elektronik yang menghantar data, mesej ataupun maklumat. Yang kedua, encoder. Encoder ni menukar mesej, tag, image, audio, dan sekarang ni video pun boleh kepada bit digital 0 and 1. Sekarang ni boleh video, dan mungkin sikit lagi bau pun boleh. Yang ketiga, transmitter, iaitu menukar isyarat signal digital kepada isyarat signal analog. Yang keempat, transmission medium, iaitu terdiri daripada media yang menyediakan laluan atau saluran untuk penghantaran data atau mesej daripada sumber ke destination. Contoh media adalah jenis kabel ataupun transmission tanpa wire ataupun wireless. Ini media dia. Media guna LAN ataupun guna wireless. LAN ni pakai kabel, wireless ni tak pakai kabel lah. Kemudian receiver ataupun modem menukar isyarat atau signal analog kepada bit digital. Decoder menukar isyarat signal digital kepada mesej data asal yang difahami oleh penerima. Kalau dulu data asal dalam bahasa Cina, dia boleh translate balik ke dalam bahasa Cina. Dalam bahasa Arab dia boleh balik bahasa Arab, bahasa Inggeris dia boleh balik kepada bahasa asal. Teks balik. Kemudian message destination, pengguna atau peranti menerima data atau mesej. Penerima atau nanti menggunakan data atau mesej. Ini yang paling akhir sekali lah, message destination. Okey, kalau kita tengok carta bagaimana mesej dihantar daripada source kepada destination. Okey, mula-mula kita ada message source, kemudian encoder,
kemudian transmitter, kemudian transmission medium ataupun channel, kemudian diterima oleh device untuk yang satu lagi lah, receiver kan. Receiver decoder, kemudian message destination. Okey, kita kena ada message source dengan message destination. Maknanya kita kena ada dua peranti lah. Satu peranti yang menghantar, satu peranti lagi yang menerima. Dan ada sistem dalam tu, sistem di dalam message source dan juga sistem dalam message destination. Okey, rule of communication, iaitu peraturan-peraturan dalam komunikasi. Komunikasi bermula dengan mesej atau maklumat yang perlu disampaikan daripada sumber ke penerima. Semua ni ialah source, penerima ni ialah destination. Bagi dua host atau komputer untuk berkomunikasi antara satu sama lain, beberapa peraturan komunikasi perlu dipatuhi. Terdapat 6 peraturan dalam fasa komunikasi dalam rangkaian, iaitu yang pertama ialah establish a link, ada wujudkan pautan. Yang kedua, issue a command and command qualifier, maknanya dia bagi arahan, isu arahan tu. Okay. Ada qualifier tak pada arahan tu. Kemudian acknowledge of command, dia minta nak hantar, boleh tak boleh, macam tu lah. Kemudian detection message, kemudian error of detection and correction, pengesanan dan pembenturan ralat. Ada ralat tak? Kalau ada ralat, dia reject balik. Kalau tak ada ralat, dia teruskan. Maknanya dia boleh terima. Termination of transmission, kalau tak ada ralat, dia terminate sebagai boleh diterima. Kalau ada ralat, dia terminate sebagai reject. Itu dia punya 6 peraturan dalam fasa komunikasi dalam satu rangkaian. Okey, jadi kalau kita tengok pattern ya, dia punya ada encoding, formatting, size, timing, pattern. Okay. Encoding, formatting, size, timing, pattern. Ini ialah terminologi dalam networking. Okey, message encoding, komunikasi antara komputer peranti dan rangkaian. Antara host diperlukan dalam bentuk yang tepat sesuai untuk media penghantaran. Mesej yang dihantar di seluruh rangkaian terlebih dahulu ditukar kepada bit oleh peranti sumber ataupun penghantar. Setiap bit akan diikutkan menjadi pola suara, gelombang cahaya ataupun input elektrik bergantung kepada media rangkaian di mana bit dihantar. Penerima ataupun destination akan menterjemahkan dikod secara isyarat untuk menginterpretasikan mesej. Penerima akan menerima dan dia dikod baliklah, dia tukar balik kod. Okey, kita tengok macam saya kata tadi lah, kita ada message terkena untuk source dan message terkena untuk destination. Message source, encoder, transmitter, transmission medium, receiver, decoder and message destination. Okey, sekali lagi saya ulang. Dalam satu sistem rangkaian, kita kena ada message source, encoder, transmitter, transmission medium, receiver, decoder, message destination. Message formatting. Okey, ini format message Message formatting ni pertama, apabila message dihantar dari sumber ke destination, dia harus menggunakan format ataupun struktur yang spesifik. Nak format macam mana? Format video ke, format text ke, format macam mana kita nak. Format message bergantung kepada jenis message dan saluran yang digunakan untuk menghantar message. Kalau gambar, format dalam bitmap contohnya, JPEG. Kalau video, MP4. Kalau lagu, MP3 contohlah. Proses menetap format ke dalam message, ke dalam format yang spesifik disebut sebagai encapsulation. Encapsulation ni dia tengok message benda kita nak hantar, dia encap kepada digital 0101 dalam bentuk apa. Proses decapsulation adalah proses bertentangan untuk menterjemah semula mesej yang dihantar kepada mesej asal. Setiap mesej akan diformat kepada rangka atau frame sebelum hantar menerusi rangkaian. Maksudnya dia hantar nak format apa? Macam saya kata, dia video ke, gambar ke, audio ke ataupun teks. Rangka frame bertindak seperti sampul surat yang mempunyai alamat destination dan alamat sumber.
Kalau kita tengok macam ni lah, untuk satu sistem penghantaran. Dan dalam satu sistem penghantaran kita mesti melibatkan 7 layer. Okay? 7 layer. Saya dah rasa awak dah belajar dah 7 layer ni dalam SEM 2 saya rasa, iaitu basic network tu. Okay? 7 layer kita ada. Layer pertama ataupun first layer ialah physical, second layer data link, ada network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Baik, mula-mula kita nak hantar data, sender nak hantar data yang dihantar tu dia akan encapsulation iaitu daripada application ni ialah app lah. App apa-apa app dalam apa window app dalam apa, dalam WhatsApp app tukar kepada presentation, kemudian tukar kepada session, tukar kepada transport, tukar kepada network, data link, dan tukar menggunakan physical untuk hantar kepada destination. Okay? Destination ada satu rangkaian network, kemudian dihantar dekat destination, dia di-cap balik. Tapi dekat destination pun mesti ada physical, mesti ada data link, network, transport, session, presentation, and application. Jadi yang daripada dekat sekali dengan kita ialah application. Kita boleh nampak laptop pertama, kita nampak di depan mata kita ialah layer application. Laptop yang kedua di depan dia ialah layer application. Kabel duduk mana kabel? Kabel duduk di data link. Data link. Yang fizikal tu laptop tu sendiri. Kemudian network ni rangkaian. Network ni rangkaian. Kena ada rangkaian. Cepati molek okey, saya kalau tengok pada gambar rajah yang ke bawah tu, nombor 4 tu header as transport. Header at transport layer. Nombor 3 header network layer, warna kuning. Hijau header data link layer. Header of data link layer. 3 network layer. Dari dekat source encapsulation, dekat destination decapsulation. Dia tukar balik. Dia encode dengan decode. Encode, decode. Mudah nak ingat kan? InsyaAllah tu dapat esok ni. Okey, cuba tengok mesej mana. Mesej pertama, kemudian kena hantar cara transport layer 4 tu. Kemudian dekat mesej kemudian ada layer 4, layer 3. Kemudian layer 3, layer 2, layer 2, layer 3, layer 4. Dekat data link tu. Dekat data link tu kena ada 3. 2, 3, 4. Kemudian dihantar. Ada router dan sebagainya. Destination dia terima daripada fizikal dia. Fizikal ni ialah device tu. Kemudian dia ada data link, dan ada lain rangkaian network, kemudian dia transport balik. Kalau perhati molek gambar rajah ni kita akan faham. Okey. Seterusnya message file. Message file ni apabila message ataupun file yang besar-besar dihantar daripada satu host ke host yang lain melalui rangkaian, ia perlu dipecahkan kepada beberapa frame ataupun beberapa rangka. Peraturan-peraturan atau protokol yang meletakkan saiz rangka di seluruh rangkaian sangat ketat. Ia juga berbeza bergantung kepada saluran yang digunakan. Rangka frame yang terlalu panjang atau terlalu pendek tidak akan dihantar. Contohnya message timing. Message timing ini ialah kelajuan satu message tu. Timing mempengaruhi banyak maklumat boleh dihantar dan kelajuan penghantaran. Dalam komunikasi rangkaian, penghantar boleh menghantar message lebih pantas berbanding dengan keupayaan destinasi menerima dan memproses message. Sumber dan destinasi akan menggunakan flow control untuk merunding atau timing dan tempoh yang betul bagi memastikan komunikasi berjaya. Host dan rangkaian mempunyai peraturan yang menetapkan berapa lama untuk menunggu respon dan tindakan yang harus ambil jika waktu respon tamat. Okey, message pattern. Pattern adalah corak pola penghantaran message. Corak pola penghantaran message. Terdapat 3 message pattern. Unicast. Unicast iaitu message pattern one to one. Ini berlaku dalam
mesej biasa, mesej telefon biasa. Kita boleh telefon mesej pada satu ke satu je. Pola one to one bermakna bahawa hanya terdapat satu sahaja destination untuk menghantarkan mesej. Itu one to one, mesej biasa. Yang kedua ialah multicast. Multicast ni pola bagi untuk penghantaran mesej one to many. Berapa banyak kita nak, kita boleh tanda. Nah, ni mesej yang berlaku dalam telefon biasa juga. Telefon GSM pula biasa. Digital juga tapi GSM. Multicasting adalah proses penghantaran mesej pada masa yang sama kepada sekumpulan ataupun host peranti penerima atau destinasi yang kita select. Dalam satu grup tu kita select kita nak hantar mana. Dan yang terbaru yang terkini ialah broadcast. Broadcast ni tak ada pilihan. Jika semua host dalam tayang perlu menerima mesej pada masa yang sama, broadcast akan digunakan. Broadcast merupakan pola mesej one to all, satu kepada semua. Cuba tengok contoh. Ini ialah unicast. Unicast satu dengan satu, unicast. Ini ialah broadcast dan juga ini ialah multicast. Multicast kita select nak pilih tiga je. Ini berlaku dalam telefon GSM biasa. Ini juga berlaku dalam telefon GSM biasa. Ini berlaku dalam telefon digital smartphone. Ini berlaku dalam smartphone, dalam aplikasi WhatsApp, Telegram, dalam macam-macam aplikasi lain. Kita boleh buat satu mesej untuk semua orang boleh dapat. Ini ialah mesej pattern. Okey, saya salah tekan ni. Pergi kepada balik tengok. Okey, itu saja. Rupanya dah habis slide saya untuk malam ni. Jadi saya harap kita akan jumpa lagi pada next lesson kita yang lain. Untuk K yang kedua, K yang pertama ni kita tamat di sini. Saya harap Abu boleh faham. InsyaAllah pada perjalanan seterusnya saya akan buat soalan-soalan berkenaan dengan apa yang kita telah bincang di sini. Terutamanya 7 layer tu. 7 layer tu kena faham betul-betul. Saya akan bagi soalan-soalan secara online dan awak akan jawab secara online, kemudian submit kepada saya nak tengok markah berapa awak boleh dapat, berapa awak faham daripada apa yang saya bagi. Malam ni kita tunggu lagi satu saja, iaitu basic internet working, introduction to internet working. Saya rasa itu saja yang akan saya sampaikan pada malam ini. Kita jumpa lagi pada malam lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.